Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qur rabbi zidni ilman. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan dan kesempatan pada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah kita. Dan seperti biasa, saya menggunakan kitab Al-Mau'izah fil Ahadis Al-Qudsiyah ataupun nasihat dan bimbingan hadis kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sampai pada hadis yang ke, ada buat kitab lah, saya pun tak ingat seorang pun tak buat kitab kan. Kalau ikut catatan saya ni hadis yang ke 26 kan. Haji pun tak ada. Ingat Haji? Bulan 6, bulan 7, bulan 8. Hadis yang ke-26 baru baca separuh. Kalau ikut catatan saya lah. Hadis 27. Okey, bulan lepas 17 September 22 Zulkaidah. Mana September, Oktober kita cuti kan. Ada juga Oktober tu kan. Okey, kalau macam tu hadis yang ke betul. Hadis yang hari ni kita masuk hadis yang ke-29 kan, hadis yang ke-29 muka surat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala ya bani Adam, al-malu mali wa anta abdi fama laka min mali illa man akalta fa abnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita wa ana wa anta salasatu aqsamin fa wahidun li wa wahidun lak wa wahidun baini wa bainaka fa ammal ladzi li furuhuka wa ammal ladzi laka fa amaluka wa ammal ladzi baini wa bainika fa minka du'a'u wa minnil ijabah atau kama qala. Ada sambung hadis tu lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, harta itu adalah hartaku dan engkau adalah hamba-Ku. Tidak ada bagimu harta kecuali apa yang telah engkau makan. Maka harta tersebut habis begitu saja. Dan pakaian yang engkau pakai, engkau jadikan ia bala di atas dirimu. Dan harta yang engkau sedekahkan, engkau jadikan ia kekal. Baik, jadi cerita ni kan, hadis ni cerita tentang harta. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu, jangan kamu memakan. La ta'kulu amwalakum, harta yang kamu miliki di atas dunia ni dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tak elok kan. Kalau kamu jadi broker, dia kata broker yang ada yang jalan batil. Kalau kamu jadi peniaga, peniaga yang batil. Dan kalau kamu jadi seorang penjawat awam, makna dia
tanggungjawab kamu dengan kerja tu kamu buat ke, atau lebih kepada kamu tengok YouTube, ataupun lebih kamu tengok sibuk dengan WeChat, dan ataupun sibuk dengan urusan yang lain yang tak ada kena-mengena dengan urusan kerja kita. Makna dia gaji duit dapat tu dengan jalan yang batil. Banyak kita tengok orang dapat dengan jalan yang batil ni. Waktu dia bekerja tu dalam perjanjian dengan syarikat kan, contoh dia kata 8 jam ke, tapi dia betul-betul bekerja betul-betul 2 jam ya. 2 jam pagi, 2 jam petang, 4 jam. Lagi 4 jam buat apa? Sibuk dengan dia punya urusan sendiri. Contohlah. Pun dapat dengan jalan yang batil. Dan saya selalu dipanggil kursus untuk JPA. JPA ni staf-staf yang baru lah. Dan anak-anak kita kan, bila tanya kepada yang pengambilan ni, khusus mana orientasi kan nama dia kan. Bila tanya dia kata majoriti start hak golongan muda-muda. Sebab itulah kita kursus orientasi ni kita ambil satu slot yang berkaitan dengan tanggungjawab dan ibadah. Tanggungjawab kita dengan ibadah ni macam mana dalam pekerjaan, ataupun letakkan kerja ni satu ibadah. Macam mana dikatakan kerja ni jadi ibadah, bagaimana kerja ni yang dijadikan dapat dengan cara yang tak elok. Dan jadi banyak kita buat perhatikan, kata banyak kita buat kajian dalam keadaan orang ni buat kerja. Dia kata staf-staf ni banyak buat kerja dalam keadaan dia bukan buat kerja pejabat, kerja lain. Dan sibuk dengan email dia, sibuk dengan dia hantar Instagram lah, macam-macam lah. Tambah zaman teknologi ni. Kalau memang pakai benda tu untuk kerja pejabat dia, tak apa je. Takut tuan-tuan kita makan daripada yang batil. Kan? Sebab benda-benda yang batil ataupun benda terlibat dengan benda haram, dia tidak akan membentuk akhlak sahsiah peribadi jadi baik. Kan? Makan dengan jalan yang batil ni tidak membentuk akhlak jadi baik. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut harta itu harta aku. Makna dia harta ni milik aku dan engkau adalah hamba-Ku. Kan? Jadi nak harta ni dia kok mana pun benda yang kamu nak tinggalkan. Bukan kamu nak buat balik. Sebab harta yang betul-betul kamu buat balik, iaitulah disebut ujung hadis tu, harta engkau sedekahkan, engkau jadikan ia kekal. Makna kejap lagi tabung lalu, yang itulah duit harta kita pada pandangan Allah. Dan yang dalam poket tuan-tuan, belum tentu harta kita. Mungkin sekejap lagi harta milik siapa contoh dia, driver taksi. Ataupun mungkin sekejap lagi milik harta kita ni kepada orang yang meniaga kerepek. Kan? Orang kecil jual kerepek. Kan? Mari tani ni jual kerepek. Kan? Mungkin harta tu milik dia. Kita kata entahlah dah banyak kat rumah cik, pembohong. Kan? Tu ni buat pembohong Allah. Awaklah bakhil sangat, belilah sekampit pun. Kan? Kawan tu kalau dia ada duit, dia pun tak meniaga kerepek. Mari tani jual kepuk dia kata. 3 buku 20 ya. Kan? Tak apalah pakcik, saya ambil sebungkus ya, tak apa saya bagi 20 ya. Tak apalah kalau ada banyak betul kat rumah. Ambil lah. Kan? 3 buku 20 ya. Ustaz, Allah Ustaz, kita kat rumah dah banyak, nak buat apa banyak-banyak Ustaz? Kalau tak reti buat apa, masa saya datang ceramah tuan-tuan bawa bagi saya, tahulah saya nak buat apa. Jadi makna dia benda tu nak supaya harta kita yang kita niatkan sedekah berilah. Yalah kalau kita beli Allah kopok dekat Kampung Baru tu murah tak sampai RM20 Ustaz. Tak apa, niat bantu dia. Kalau tak nak pun bagilah. Tak apa pakcik, saya sedekah. Yang tu benda tu jadi kekal kata. Dan yang lain ni semua kamu akan tinggalkan, banyak mana pun kamu tinggalkan. Sebab itulah bila banyak mana kamu tinggalkan, sebab itulah harta ni jangan kamu jadi tamak kata. Dan cerita, yalah kita kongsi bersamalah cerita Nabi Musa alaihissalam. Kan? Bagaimana berdepan dengan berdakwah, Allah telah tunjukkan kadang-kadang dakwah ni kepada orang sahabat-sahabat dia. Kan? Nabi Musa nak tengok sahabat dia ni berkawan dengan dia kerana harta ke ataupun kerana Allah. Kan? Lillahi ta'ala ke ataupun kerana harta yang aku miliki. Dan akhirnya buat pergi berjalan. Jalan sampai satu tempat, dan sahabat ni tengok Nabi Musa bawa beg dalam bungkusan tu lah.
besar tengok. Ui, ni Musa ni banyak makanan ni. Akunya beg kecil je, bungkusan kecil je. Kan? Akhirnya berbincang dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kisah ni adalah kitab kisah Sul Anbiya, kisah para nabi. Tuan kaji baca. Baik, Musa, kita ni macam mana kita join sekali makanan? Kan? Boleh kita makan sama-sama. Kita join makanan. Kawan ni ada 2 roti je. Kan? Kalau Nabi Musa banyak bekah besar. Macam tuan lah buat bekah besar kan. Tengok-tengok dalam ni lah kentang satu je. Ingat kau ada burger ke, ingat kau ada apa kan. Contohlah tengok kentang satu je. Contohlah. Kawan ni ingat Nabi Musa ni bawa banyak makanan. Tengok-tengok buka-buka kata kita bus sekali lah. Kita makan berjemaah. Dia 2 orang ni sampai ni. Jadi buka-buka tengok-tengok Nabi Musa buat keluar 1 roti je. Beg punya besar. Kawan ni roti ada 2. Sudah. Tadi janji Nabi Musa lah kita combine bersama lah. Kita boleh makan sama-sama. Last sekali 3 roti je. Menyesal aku kongsi kita. Aku tahu aku seorang ni. Aku 2 roti. Musa ada 1 roti. Tapi dah janji dengan Musa. Okey, tak apalah. Kan? Pada ketika itu Nabi Musa pergi berenang. Pergi ke sungai berenang. Dan naik ke atas, tengok-tengok, tadi ada 3 roti. Tengok-tengok tinggal 2 je. Mana pergi 1 lagi? Kawan ni makan kot. Kawan ni pun berenang juga. Bila berenang naik ke atas balik, tanya kawan dia ni. Dan tadi kita ada 3 roti. Mana 1 lagi? Kamu makan ke? Tak ada, aku tak makan dah. Dan habis tu siapa makan dah? Mesti ada orang makan dah. Dan yelah, dah 2 orang tuan-tuan, 2 orang musafir. Kalau tak dia, memang confirm Nabi Musa makan. Tapi Nabi Musa tak makan. Macam kita lah musafir 2 orang naik kereta. Tiba-tiba keluar gas pemedih hidung. Pulang kereta gitu. Agak-agak tuan-tuan tanya, kau kentut ke Mat? Taklah. Memang kalau 2 orang, kalau tak kita, memang confirm dia. Buat apa kita nak cari orang lain? Memang confirm dah 2 orang je. Nabi Musa tahu memang yang makan ni memang dia. Tapi dia tak mengaku. Nak cerita kata, nak kata harta. Akhirnya tak apalah, Nabi Musa kata tak apalah. Dan kemudian berenang-berenang makan roti semua. Dan Nabi Musa pun nak berjalan. Jalan tuan-tuan, tiba-tiba Nabi Musa bila dah siap nak berjalan tu, tadi berenang atas dalam air tu. Tiba-tiba Nabi Musa berjalan atas air. Kan? Kawan ni mengharung air. Musa, macam mana kamu boleh jalan atas air? Aku mengharung air. Macam ada ke orang yang berjalan atas air? Kenapa Nabi Musa kata? Pelik lah orang makan boleh jalan atas air. Orang semua mengharung air. Nabi Musa jawab apa? Ada orang yang makan roti tak mengaku, lagi pelik. Okey. Senyap ya. Dan jalan lagi. Dan ni ada dalam kitab kisah Sul Anbiya ni, hadis Nabi tu kan. Jalan. Kemudian jumpa pula kambing. Jumpa kambing, Nabi Musa ambil kisau, sembelih kambing ni. Bila sembelih kambing dah keluar habis darah semua belakang, mati kambing ni. Bila mati, Nabi Musa tepuk kambing ni, pop 3 kali. Dan salasa marrat, darbu salasa marrat. Dalam hadis sebut 3 kali ketuk kambing ni ataupun pukul. Dengan izin Allah, kambing ni hidup balik. Ini mukjizat Nabi kan, mukjizat. Ini bukan kalau orang biasa mereka karamah kan. Mukjizat Nabi. Hidup kambing ni balik. Bila kambing ni hidup, sahabat ni tanya, wahai Musa, macam mana kambing dah mati ni boleh hidup? Kenapa kamu pelik? Memang pelik lah kata. Kau nak dengar cerita, tak ada cerita lagi pelik. Orang makan roti tak mengaku, lagi pelik cerita tu. Kawan ni pun dia tak mengaku juga. Jadi akhirnya sampailah Allah Ta'ala takdirkan kepada Nabi Musa, an unzur ila zahab, jumpalah salasa, jumpa 3 ketul mah. Jumpa mah 3 ketul. Mah tuan-tuan, dia bukan macam mah dekat kedai pohkong tu. Dia mah ni, kalau tuan-tuan tengok yang peti besi masjid tu kan yang besar tu, peti besi yang 6 orang angkat pun tak lepas ya. Kan peti-peti masjid besar tu. Ada 3 ketul mah. Oh, Nabi Musa kata, alhamdulillah rezeki kita dah, kata. Ada rezeki kita. Kan? Allah Ta'ala bagi rezeki ni, mas ada 3 ketul. Habis tu macam mana kita nak bagi ni? Okey, kita bagi macam ni. 1 ni aku punya, kata Nabi Musa. Yang 1 ni
Katakanlah kamera tuan ni, satu ni engkau punya. Habis tu Musa, yang satu ni siapa nak bagi siapa? Tak apa, yang satu ni kita bagi pada siapa yang makan roti tadi. Akulah Musa makan roti tadi. Oh, tuan-tuan mengaku sebab mah. Jadi akhirnya Nabi Musa kata, disebabkan kamu mengaku yang kamu ni makan roti tadi, tak apalah, tiga mah ni kamu ambil lah, buat balik lah. Aku nak pergi ke lain, kamu ambil lah. Kita pisahkan diri kita ni dengan harta ni. Dan tak apalah, kawan ni tengok mah ada 3. Aku kaya ni. Dan nak bawa balik semua tak larat. Nak tinggalkan sayang. Hei, tuan-tuan mah. Ni mah ni dapat ni, free ni Musa bagi ni. Nak bawa balik boleh, bawa balik satu ni. Tapi 2 ni. Kan orang hari ni nak kaya. Kalau aku kaya, ku beli segalanya. Schumacher driver tuan. Jangan main-main. Tuan-tuan tengok lagu tu, lagu siapa kata. Kan, lagu kaya. Ya Allah kata. Jadi akhirnya nak bawa balik tak larat, nak tinggal sayang. Jadi bawa pelan-pelan, tiba-tiba datang 3 orang perompak. Datang 3 orang penyamun. Kan? 3 orang penyamun ni tengok ada mah dibunuh sahabat Nabi Musa ni. Maka 3 orang penyamun ni dapatlah seorang 1, 2, 3, seorang 1 mah. Jadi akhirnya penyamun ni bawa, suruh dulu sembunyi dalam gua. Bila sembunyi dalam gua pada ketika itu, kan, yelah mah banyak tuan. Mah ni banyak. Perut lapar. Bila perut lapar, macam mana buat? Kan? Agak-agak macam mana buat? Takkan nak makan mas? Mana boleh makan mas? Kan? Tak apa, kau pergi pasar. Kau pergi ke mana, pergi belilah nasi kerabu ke, roti nan dengan tanduri ke, aku lapar dia makan. Aku tak mau, aku sayang mah aku ni, aku takkan tinggalkan. Dia kata, habis tu kita perut lapar macam mana? Kau pergilah. Tak apa, mah kau jaga. Tak mau, semua pakar-pakar A, tak mau B, tak mau C pun tak mau. Akhirnya macam ni lah, kita lali tamplum lah. Kalau baru Melayu lah, lali tamplum. Okey, sekarang aku lepas. Kau 2 orang ni, antara kau 2 orang kau pergi beli. Apalah kau nak beli si minyak ke, ikut kau. Okay, kita one to some lah. Akhirnya katakanlah dia ni, yang B ni kena pergi beli makanan. Dalam perjalanan B ni pergi beli makanan, dia fikir, lepas ni aku makan dulu kat kedai, aku kenyang dah. Lepas tu aku beli roti, lepas tu aku buang racun. Nampak tuan? Disebab kata ni, manusia ni dah tamak dah. Dan kutuk racun ni bagus ni, biar mampuih 2 ekor dalam, dia panggil 2 ekor lah, mampuih 2 orang dalam gua. Siapalah kata, dia makan dah habis kedai, dia bubur racun dalam perjalanan balik. Kawan yang dalam gua ni pula fikir, Syakgi kalau dia balik, Syakgi macam mana? Kita ambil, aku tarik kaki dia, kau ambil dia patah, kau hempuk batu, biar dia mati. Dia kata, kita dapat seorang 1,5 mah. Boleh? Oh boleh kata. Dah masing-masing dah tamak, dah masing-masing dah jadi hasad, dengki dah. Sebab apa? Sebab reta ni. Dan sebab reta ni lah, dah dengki dah. Jadi akhirnya kawan dia ni balik, bawa roti, yang dalam roti tu ada racun. Dia tarik kawan ni sampai bertiga, pop, tarik kaki dia. Macam jerat lah kan, dia tarik, kawan ni jatuh, kawan atas ni ambil batu, pop, empuk dia, mati. Jadi akhirnya tinggallah dia 2 orang. Kemudian harta ni dia bagilah. Engkau 1,5, aku 1, engkau 1, kemudian setengah ni kita bagi 2. Kau ambil separuh, aku ambil separuh. Jadi akhirnya dah bagi-bagi, siap. Sebelum balik, perut lapar, makan. Makanlah roti yang dibubuh racun tadi. Akhirnya habis 3-3, mati. Dan mas tu tinggallah di dalam gua tersebut. Kalau tuan-tuan nak, beritahu saya. Lepas ni saya beritahu kat mana tempat dia. Kalau akhirnya Nabi Musa kata apa? Itulah sebenarnya harta yang kamu nak tinggalkan. Bukan kamu nak bawa balik. Boleh tak kamu ambil? Ambillah sekadar mana yang kamu perlu. Kemudian bila ambil pula, jangan kamu jadi hasad, jangan kamu jadi dengki. Boleh ambil, tak salah. Tapi disebabkan hasad, dengki kamu itulah yang menyebabkan manusia ni sayang kepada benda yang dia nak tinggalkan. Sayang dengan benda yang nak ditinggalkan. Jadi makna dia, itulah katakan harta ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu ni adalah hamba-Ku, kata Allah. Betul. Kemudian tidak ada bagimu hartaku kecuali apa yang telah engkau makan.
Makna dia harta yang kita dapat ni kita gunakan untuk makan. Allah, tuan-tuan, ingat-ingat kita lah seumur hidup ni kalau kita makan tuan, banyak kita makan dah. Tuan-tuan pergi luar negara ke, pergi mana-mana kan, tempat macam mana kita makan, bentuk macam mana agak dia. Kan? Faktor pemakanan ni dia merangsang kepada pembentukan akhlak manusia ni. Baru ni saya baca sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Fadalah Ibnu Ubay. Kan? Cerita hadis tu disebut apa? Lau la akul Bani Israel fit ta'am, dia kata kalaulah tak kerana Bani Israel ni, nescaya Allah Ta'ala takkan jadikan semua makanan ni basi. Kalau tak kerana Bani Israel ni Yahudi lah. Kan Bani Israel ni jalur dia daripada Nabi Ibrahim lahirnya Ishak daripada isteri Siti Sarah, Ishak lahirnya Yakub lahirnya Yusuf daripada Yusuf lahirnya Bani Israel kan. Disebabkan kekufuran Bani Israel, maka makanan ni jadi basi. Makanan jadi basi. Maknanya ada sebab-sebab dia Bani Israel ni kan, dia kan macam-macam Allah Ta'ala bagi manna wassalwa, makanan daripada syurga, tapi dia kufur dia bab makanan ni. Sehingga Allah Ta'ala sebut Quran kullu ta'am hilla li Bani Israel. Jadi pada asal dia makan ni tak basi tuan. Tapi disebabkan kerakusan Bani Israel, Allah jadikan makanan ni jadi basi. Kita pegang tangan kita kan makan jadi basi. Kalau tak kekufuran Bani Israel ni, niscaya kita makan tuan-tuan, kita pergi kenduri 5 hari 5 malam boleh tuan. Nasi kenduri elok sedap itu. Kita nasi kenduri ni pagi kita makan tuan-tuan. Balik orang bagi bekal buat balik kan, balik dah sedap makan dah. Kan? Tak apalah. Satu. Yang kedua, kalau tak kerana kerakusan Hawa, dia kata. Kan? Kalau tak kerana kerakusan Hawa. Hawa ni siapa? Kan? Isteri Nabi Adam. Nescaya dia kata tidak adalah perempuan-perempuan, isteri-isteri yang curang hari ini. Hadis Nabi tak? Kalau tak kerana Hawa ni, kerakusan Hawa ni, nescaya tak ada isteri yang curang hari ini. Hari ini berapa banyak isteri yang curang? Isteri yang bantah. Kan? Kalau suami curang dengan isteri itu, mungkinlah kita rasa biasalah. Kan? Ada juga, tapi esok tak ada lah kan. Ni, isteri ni curang kepada suami. Dia ada affair dengan lelaki lain. Tuan, ni Nabi sebut dah ni hadis ni. Kalau tak kerana dia kata Hawa ni kerakusan, dia kata nescaya kan takkan ada perempuan yang curang. Kan? Kepada isteri dia. Banyak dia kata maki hamun suami dia depan mata kita. Tengok. Abang ni tak ada satu kebajikan pun buat dekat saya. Tuan-tuan. Saya kat rumah saya tu dah menjadi kadang-kadang ialah dia tahu rumah kita. Ada orang ada masalah ni datang rumah nak buat rujukkan. Ustaz saya nak tanya ustaz, nak buat rujukkan dekat ustaz ni ustaz. Kan? Tak apalah saya kata. Kenapa? Masuk rumah kita. Kan? Kita kadang-kadang saya ni kalau orang datang rumah nak tanya masalah rumah tangga ni, kita segan ke anak-anak kita. Datang masuk rumah berkelahi tuan. Kan? Segan kita dekat apa ni, dekat anak kita. Anak kita ni kalau orang datang rumah, datang ni tulis salam. Ni berkelahi ni, salam. Misalnya salam ni, salam dengan berkelahi. Betul. Duduk dapur nak. Segan malu itu. Kan? Ustaz tolong selesaikan masalah kami ni Ustaz. Kami dah rosot dah ni kata. Saya kata pasal apa ni? Kan? Nilah. Ni isteri, suami tunjuk isteri. Ni akai tak ada ni Ustaz. Allahu akbar kata. Tak ada akai ni kata. Perangai buruk, hodoh. Allah, sabar sekejap. Kita kalau datang nak rumah saya ni, kalau nak bergaduh, pergi baliklah dah. Kita nak selesai masalah. Kan? Kak pasal pula kak? Entahlah Ustaz. Dan tak mesti ada sebab. Kakak-kakak marah pasal apa? Macam ni cerita Ustaz. Perempuan ni senyap, isteri senyap. Kan? Saya kata kenapa kak? Kenapa bang? Ustaz, kita sesekali naklah makan sedap. Jadi satu hari saya pergilah singgah pasar malam. Belilah ketam. Ketam tu ketam. Beli ketam. Kan? Beli ketam dalam 7-8 ekor. Jadi besok pagi kita balik nak makan lauk ketam. Kan? Balik-balik Ustaz dia kata, saya balik-balik nak makan lauk ketam, tengok ketam tinggal sekerat. Ketam tu dia kalau 5 ekor, kalau belah 2 dia dapat 10 ketul lah. Tengok tinggal sekerat.
Saya tanya dia, mana ketam banyak-banyak, takkan tinggal sekerat ya. Nak kata anak kita makan, anak kita baru 2 orang, dia pun tak pandai makan ketam lagi. Masa dia nak kecil lah kan. Anak kita pun tak pandai makan ketam lagi. Takkan hampir pedarah semua kot. Awak buluk sangat tak makan ketam ke? Oh, bahasa tu tak betul kan. Jadi akhirnya kata, rupa dia kisah macam ni. Dia duduk dalam kawasan tu, adik-beradik banyak. Depan Pak Long dia, belakang Mak Ngah dia, sini dia punya Pak Lang dia. Adik-beradik dalam satu kawasan. Pagi-pagi tu bila masak, masak apa ini lah? Ketam masak lemak nenai. Oh, sedap tuan-tuan kan, meleleh dah Ilyu ni tuan kan. Ketam masak nenai, dia masak ni. Jadi dah masak apa semua, pakat-pakat baru berlaku. Jadi dah rumah adik-beradik, dah lah pakat-pakat datang. Bagi seorang seketul, bagi seketul, tengok-tengok tinggal seketul kan. Jadi kata akhirnya bila dah jadi macam tu, dia kata perangai hodoh. Adakah patut Ustaz? Ustaz bayangkanlah, ada patut Ustaz. Kita nak makan sesekali, dah lama tak makan ketam. Dia kata ketam pula harga dia mahal, dia kata. Dan bulan penuh ni kita nak makan lah. Tengok-tengok pinggan sekutu. Semua Ustaz pikir tengok. Saya kata Allahu Akbar. Saya kata yang kakak pun yang pergi bagi dekat adik-beradik pasal apa? Dah depa semua mewak mangkuk Ustaz. Bawa mangkuk. Adik-beradik ni pun mangkuk juga. Yang hampir pun biarlah kawan tu nak bagi ke apa, dia buat pakai mangkuk mereka. Melah nak rasa sikit, lama tak makan luk ketam apa semua. Ya Allah. Jadi akhirnya rosot adan. Jadi akhirnya saya Sabtu nak tanya Ustaz ni. Saya kata dah geram nak ke isteri saya, kalau macam ni perangai hang kata, lebih baik kita berpisah rumah tangga lah. Senang kata. Kalau macam ni lah perangai hang, lebih baik kita pisah rumah tangga. Tu nak tanya Ustaz, saya sebut berpisah rumah tangga tu macam mana Ustaz? Hukum Islam macam mana? Dah jatuh ke talak saya ni, saya bimbang ni Ustaz dah. Saya kata macam ni, lafaz yang abang sebut tu, itu nama dia lafaz kinayah. Lafaz yang tidak jelas. Kalau sebut talak, kalau sebut cerai, itu lafaz yang terang, sahih. Yang ni lafaz kinayah, dia bergantung kepada niat. Dia bergantung pada niat. Jadi saya tanya abang masa sebut tu, kalau macam ni lebih baik kita berpisah rumah tangga, nak tanya abang sebut masa tu dengan niat nak ceraikan isteri ke tidak? Entahlah Ustaz, masa tu ingat ketam ya. Allahu Akbar kata. Ingat ketam Ustaz kata. Jadi kalau tak ada niat langsung, memang tak ada niat, memang niat kita tak ada niat nak ceraikan isteri, tak ada niat. Cuma niat marah pada ketika itu, tak jatuh talak. Kan? Tapi kalau sebut, memang sebut cerai, disebut talak, itu gugurlah talak. Kan? Jadi saya dah rosot macam ni. Alah tak apalah, kita niat sedekah lah. Kan? Kita niat sedekah, mungkin itulah Allah Ta'ala dah tentukan rezeki dia. Sebab tu saya katakan bagaimana Nabi SAW sebut, hadis Sa'id Al-Khudri sebut. Dulu hadis ni selalu saya sebut dekat tuan-tuan lah. Nak tengok kita ni agama, kita ni kuat ke tidak, tengok masa kita marah ni kita boleh kontrol ke tidak. Kan? Tu kita ni nak perkuat agama ni. Semua benda ni Allah telah tentukan, memang itu rezeki dia. Kan? Walaupun duit tu kata duit kita, tetapi benda yang masuk dalam perut kita tak tentu lagi. Itu bukan rezeki kita. Redha lah kata. Takkan sampai nak makan ketam ni pun berkelahi, sampai nak bercerai-berai dah pasal ketam. Kalau berat-berat ni tak apalah, ketam ya. Ini krisis demi krisis. Satu. Macam-macam kes yang melibatkan tuan-tuan, benda yang masuk, benda yang haram ni. Akhir buat benda yang haram. Dan saya biasa sekali baca artikel dalam harian Metro apa kau tak silap saya. Kan, cerita tentang isteri yang curang ni. Dan suami dia sejak 2-3 bulan ni suami dia kata tak, pada asal tak ada rasa apa lah. Tapi bila dah sampai ke tahap isteri dia ni sampai masuk dalam bilik air pun bawa handphone. Hadha muskilah kabirah. Ini mesti ada masalah besar ni. Masuk dalam bilik air bawa handphone. Kan? Tah macam mana Ustaz satu hari ditakdirkan Allah Ta'ala dah terlewat bangun, terlewat nak pergi kerja, dia lupa nak bawa handphone, masuk dalam bilik air, tiba-tiba berbunyi mesej. Dia buka mesej daripada Ramlah. Tengok nama perempuan.
Kan? Rupa dia lelaki tuan. Mungkinlah nama dia Ramli ke, Ramlan ke, bubuh nama Ramlah. Dia kata apa dalam mesej tu? Lepas office jumpa tempat biasa. Ini ada masalah ni. Lepas office jumpa tempat biasa. Siapa dia ni? Yang selama ni isteri dia macam-macam lah. Dia kata bang malam ni lewat sikit, ada overtime malam ni, ada meeting lah, pejabat bos suruh stay back lah, macam-macam dia kata lah. Kan? Dah 3 bulan lah. Akhirnya bila dapat tahu tengok, dia kata hari ni aku nak ambil emergency leave, cuti. Emergency. Dan kawan ni tuan ambil cuti, kemudian pada ketika itu telefon kawan dia, boleh tak kita tukar kereta? Takut kan dia nak buat siasatan ni. Dia ni tuan-tuan tidak diajar oleh mana-mana ambil kursus CIA, tak ada. Mungkin dia ambil kursus KGV lah kot agak dia. Kan? Dia tak ada kursus apa. Dia tukar kereta dengan kawan ni. Hang pakai kereta aku ada kerja sikit, minta tolong lah. Tukar kereta. Buat siasatan. Waktu balik pejabat tu, dia bawa satu handycam dia, kamera tu. Kemudian dia tukar kereta kawan dia, duduk merendap isteri dia ni. Kan? Orang Terengganu sebut skodeng lah. Kan? Skodeng. Dan dia merendap daripada jauh. Masa isteri tu balik pada kerja pukul 6 lah lebih kurang kita. Balik kerja, kemudian isteri dia telefon. Assalamualaikum bang. Alamak, kawan ketak dada ni kan. Sebab apa, isteri dia nampak ke aku skodeng dia ni? Nampak ke tidak ni? Jadi pada ketika itu dia kata, ya ada bang, minta maaf, malam ni pun, hari ni pun tak boleh balik awal bang. Paling cepat pun pukul 11 boleh balik. Sahabat ni nampak ni tengah tengok isteri cakap tu dekat pejabat tu dengan bawa beg dah. Han, nampak kereta ada depan tu. Kan? Oh, dia kata, tak apalah kata. Tak apalah kata. Kalau balik lewat tak apalah, baik-baik. Okey bang ya. Assalamualaikum. Letak. Tiba-tiba dia tengok ada satu kereta datang jemput isteri dia. Kan? Kereta datang jemput isteri dia. Tengok lelaki pula. Allah. Dia pun mulalah buat siasatan. Buat siasatan jalan. Isteri dia pergi mana? Singgah satu restoran. Makan. Singgah satu restoran. Tengok pula bagaimana isteri dengan lelaki dia. Lelaki ni pula, Allah, di restoran dia punya romantik dia. Siap betulkan tudung pula isteri dia. You punya tudung tak betul. Siap betulkan tudung pula. Aduh, kawan ni tengah buat siasatan ni. Dia tengok tuan-tuan dada ni, ya Allah, dia punya gegar dia. Jangan ceritalah tuan-tuan. Jangan ceritalah. Dia pukul lah di sini kata. Tak apa, tengok lagi. Teropong lagi dia pakai video handycam tu. Tak cukup dengan tu lagi, dia tengok lama-lama. Last kali dia buat siasatan tu lama tuan-tuan. Dia tulis dalam paper tu pula, saya minta ampun kepada Allah kerana tak sembahyang maghrib. Dia tulis dalam kabar minta ampun pada Allah sebab tak sembahyang maghrib. Sebab apa tuan? Siasatan masih berjalan. Siasatan masih berjalan. Kerja tak selesai lagi ni tuan-tuan. Makna dia minta ampun sebab nanti saya qada, ya Allah, nak tengok ni benda apa berlaku ni. Kan? Jadi akhirnya isteri dia keluar daripada restoran, dia kata pukul 8 lepas isyak, 8.45 ke 9 macam itulah. Kemudian dia pergi pula dia pejabat dia pula. Tak payah sebut lama pejabat dia. Pergi kat pejabat dia, jalan. Kawan ikut ni. Ikut jalan sampai di satu kawasan kat tempat kerja dia kata, di bangunan yang gelap. Masuk kereta belakang tu. Kan? Kawan ni parking kereta jauh, dia pergi mengendap, bawa handycam. Dan pada ketika itulah dia tengok kereta gelap, enjin berbunyi. Duduk dalam kawasan gelap. Kawan ni ambil kamera ni, masa tu dia tukar night mode. Kawan ni tak ada pengalaman pun. Fotografer ni tak ada tuan. Tapi tahu night mode tu macam mana. Kan ada kan night mode kan. Kemudian dia tengok terkanjat bagaimana isteri dia berzina dalam kereta. Isteri dia berzina dalam kereta. Allahu Akbar. Kawan ni luluh hati tuan. Luluh hati dia kata, ya, tak ada semangat dah balik ke rumah. Saatnya kata balik ke rumah, dia ada anak seorang je. Mula hari tu dia tak tidur dengan isteri dah. Dia tidur dengan anak dia seorang. Sampai 3 hari nak pergi kerja pun tak seronok, jiwa tak tenteram, hati tak tenang, kacau punya tuan.
Jadi akhirnya panggil isteri dia. Dan satu hari panggil isteri dia. Di sini jap. Dan saya nak tanya kamu. Tak panggil abang dah. Saya ya. Kamu ni ada orang lain ke selain abang? Abang ni apalah abang ni cemburu tak tentu punca aja. Dah abang tanya betul, saya tanya betul, ada tak lelaki lain selain daripada abang ni? Dan abang ni dia kata banyak benda lain, kita hutang ni tak bayar, hutang ni tak bayar. Abang duk sibuk hak tu, kita fikir lain lah. Abang ni tak apa-apa benda kata, tak percaya dekat saya, dia kata. Tak macam ni. Weekend ni dia kata aku nak, saya nak, dia kata dia panggil saya. Kamu bungkus semua baju-baju kamu dan jom saya nak hantar balik ke rumah mak kamu. Dan hantar balik ke rumah mak kamu. Allah, cerita ni suspend, nampak kan? Suspend cerita kan? Jadi bila balik sampai ke rumah mak dia, ya Allah akbar, dia kata mak mentua saya, pak mentua ni cukup baik punya manusia. Manusia akhlak cukup baik. Sampaikan saya tak tergamak nak keluarkan perkataan cerai. Tak tergamak nak keluarkan perkataan apa ni? Talak kepada isteri saya ni. Dekat nak beritahu depan pak mentua, tak tergamak. Sampai kampung kan, tak tergamak, tak, orang utara sebut tak terbit nak keluar dekat mulut ni. Nak cakap dekat pak mentua dengan pak mentua ni. Jadi cakap jugalah mak, dia kata ayah, saya ambil anak ayah ni, saya ambil anak mak ni dengan cara yang baik. Sekarang ni saya pulang dengan cara yang baik. Apa ni bang? Saya tak faham lah abang ni kata apa macam ni. Oh dia bola-bola berdrama dah. Isteri dia lah mula berdrama dah. Saya tak faham lah abang ni. Cemburu tak tentu punca. Mak tengoklah mak bawa. Kata isteri dia. Kan? Dia pun tak mau cerita banyak apa. Dia pergi ambil handycam. Dia pasang dekat TV ni. Pasang TV tengok. Mak dengan pak dia tengok mengucap panjang astaghfirullahalazim la haula wala. Ni anak aku ke? Apa dah kau nak buat ni? Tuan-tuan tengok. Man. Allahu akbar. Hari ini bukan sahaja keruntuhan akhlak, keruntuhan moral lagi tuan. Bahkan yang lebih teruk lagi, kemandulan akidah yang berlaku pada hari ini. Kan? Tu Nabi SAW, bila saya baca hadis ni Nabi SAW sebut dah bagaimana kalau tak sebabkan kerakusan hawa, dan nescaya dan tidak akan lakulah dan perempuan yang curang kepada suami dia. Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kita di atas muka bumi ini untuk memperbaiki agama kita dan memperbetulkan agama kita, minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Tak lain tak bukan untuk nak bagi kita ni hamba yang betul-betul taat ataupun betul-betul menjadi manusia yang kufur kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila cek balik cerita tak habis lagi tuan, dia ada sambungan lagi. Han, rupa dia ni memang terlibat banyak dengan rasuah. Han, dia ni terlibat banyak dengan rasuah. Salah satu rasuah dia offer rasuah seks. Banyak dah dia kata berlaku. Tuan-tuan, na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Reta lah. Orang nak reta. Kan? Sebab tu dia Allah Ta'ala sebut, kan? Tidak ada bagimu hartaku kecuali apa yang engkau makan. Yang kita makan, jaga permakanan, jangan terlibat dengan benda yang haram. Tentu. Kemudian maka harta tersebut habis begitu saja. Makna benda yang kita makan ni habis. Tapi kalau kita dapat sumber yang haram, kan, dia akan tinggal kesan kan. Kullu nabata minal haram fannaru aula bih, dalam hadis Nabi. Kan, setiap benda yang terlibat dengan benda haram, maka nerakalah yang layak bagi dia. Kita ni kadang-kadang syubhat pun banyak juga kan. Kan? Innal halal wa bayyin wa innal haram wa bayyin wa baina zalika umurul mushtabihat, dalam hadis tu kan. Bagaimana halal tu terang, haram tu pun terang. Di antara halal dan haram tu ada yang kesamaran. Ada yang kesamaran. Kesamaran ni maksud dia syubhat lah. Ataupun was-was, ataupun berbolak-balik dalam hati kita. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ijastami'ul halal wal haram, ghulibat haram. Kita ni bila bertemu dua benda, satu halal, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Jawab dia, tak boleh.
Kan? Bila bertemu dua benda, satu halal, satu haram. Kan? Maka dimenangkan yang haram. Tak, yang ni tengah-tengah ni. Contoh kita ambil lah kicap. Kan hari ni kicap banyak contoh kicap dia bawa lah kan. Ada kicap cap naga belaka dua. Satu kicap memang kipas hudang. Bukan nak kempen kipas hudang tak. Kan? Sebab saya pun setakat ni tak ada share dengan dia lagi. Kan? Jadi makna dia tengok kicap cap naga ke ataupun cap kipas hudang. Sebab hudang kita tahulah siapa nama dia, siapa pengeluar kita tahu. Tapi cap naga dua ni ada tulis ha lam alif lam juga. Kan? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jawab dia tak boleh. Kan? Kalau kamu rempuh juga, dia kata kamu terlibat dengan benda yang benda yang haram. Allah, cukup jaga pemakan ni. Sebab orang terlibat dengan benda haram, Allah Ta'ala tarik keberkatan daripada usaha dia. Tuan-tuan ingat ke lagi apa yang saya cerita dulu bulan Ramadan, kalau tak silap saya, tahun lepas ke saya cerita Muhammad bin Sirim. Muhammad bin Shirim. Bukan Sirim Malaysia Sirim. Muhammad bin Shirim. Dia ni seorang ulama, dalam masa yang sama dia ni peniaga minyak zaitun. Satu hari ketika mana minyak zaitun datang daripada Yaman. Kan, dia ni duduk di Mekah kan. Minyak zaitun datang daripada Yaman. Memang orang Mekah ni banyak makan minyak zaitun kan. Sebab dia makan kacang pul. Kan, kacang pul tu dia jadi likat kan. Bila nak jadi dia nak jadikan dia lembut sikit, dia kena bubuh ni minyak zaitun. Orang Arab memang setiap hari memang makan zaitun. Sebab saya pergi Mekah pun memang setiap hari makan minyak zaitun ni. Bagus juga tuan. Minyak zaitun ni dengan buah zaitun. Jadi Muhammad bin Sirim satu hari ada 100 tong minyak zaitun. 100 tong minyak zaitun datang daripada Yaman. Kemudian bila dia letak ke satu tempat tu, satu tong minyak zaitun ni harga dia 100 dinar. Satu dinar ni tuan-tuan kali dia 800. Satu dinar kalau terkini lah kan, 800 ringgit. Dinar ni wang emas. 100 dinar. 100 tiba-tiba dalam tong tersebut, anak buah dia ataupun pekerja dia beritahu, Tuan Syekh, salah satu daripada tong minyak zaitun kita ni telah dimasuki Pak Run. Pak Run maksud dia tikus. Bukan Pak Harun. Tu lain. Pak Run tikus. Jadi bila tanya dekat staff dia beritahu dekat bos dia, beritahu dekat Muhammad bin Shirim, tak apalah, Muhammad Shirim kata kamu pergi buang 1 tong tu semua minyak zaitun tersebut. Baik. Bila nak pergi buang, tengok-tengok asal minyak zaitun tu terbuka. Tengok-tengok hamba Allah mana, staff yang mana pergi tutup minyak zaitun ni. Dah dia tak tahu minyak zaitun yang mana pula, tong yang mana satu. Nak macam mana? Pergi jumpa Muhammad bin Shirim balik. Tuan Syekh, tak tahulah siapa pergi tutup. Sekarang ni saya tak tahu dah yang tong yang mana satu. Tong semua sama tuan. Macam tong penyamun Alibaba punya lapuk lah. Kan, semua sama, tak tahu mana satu. Tuan-tuan duduk dekat EXO ni tahulah tong kan. Satu tong tu macam mana. Agak-agak kalau ada 100 tong, kalau tak ada nombor agak tuan-tuan boleh check kan mana tu. Tak dapat tahu. Jadi akhirnya tak apalah. Kan. Macam mana nak buat Tuan Syekh? Saya tak tahu dah mana satu tong ni. Tak apalah. Muhammad bin Sirin kata apa? Kamu ambil semua 100 tong tu, buang semua lagi. Tuan Syekh, ni 1 tong ni kan harga dia 100 dinar. Kali dengan 100 berapa? Berapa juta kan? Tak rugi ke Tuan Syekh? Tak apalah. Biarlah aku rugi di atas dunia ni, biarlah aku rugi dalam perniagaan, biarlah aku rugi dalam harta benda ni, tapi aku bimbang. Aku tak sanggup mengkhianati amanah Allah. Kan harta ni Allah Ta'ala punya. Yang kedua, aku tak sanggup mengkhianati amanah Rasul. Rasul suruh berniaga dengan baik, jangan bohong. Dan aku tak sanggup mengkhianati amanah sesama umat Islam. Bagaimana perasaan orang Islam? Katakanlah kalau dia beli minyak zaitun besar ni, tengok-tengok ada kaki tikus satu, macam mana perasaan orang Islam? Dan jadi pada ketika dia tak mau, buang semua. Tak apalah, aku rugi pun tak apa. Asalkan aku dapat 2 ni aku nak. Keseronokkan aku beribadat, 1. Yang kedua, aku nak dapat kebaikan dalam rumah tangga. Kan? Keseronokkan beribadat dan dalam rumah tangga ni aku nak dapat keseronokkan dalam rumah tangga. Alhamdulillah tuan-tuan, Muhammad bin Sirim ni satu hari bulan Ramadan sembahyang sunat saja 100 rakaat. Sembahyang sunat bulan Ramadan saja, termasuk tarawih ke apa semua, 100 rakaat satu hari. Kita satu hari berapa rakaat?
Tarawih berapa? 20. 8 ya. Allah, tuan-tuan ni 8 ni tak pernah upgrade. Tak apalah. Ambillah 20 lah, senang. 20. Campur witir 3 kan? Baru 23. Okey, campur lagi kita semayang malam. Saya ambil semayang malam, semayang wuduk 2 rakaat, baru 25. Kemudian campurlah tahajud 2 rakaat, baru 27. Campur lagi, apa lagi? Sebelum isyak apa semua kan? Itu 17 semua kalian. Campur semua sekali berapa dah? Baru 40. Okey, semayang apa lagi Zan? Entahlah semayang apa lagi Zan? Tak tahu semayang apa dah. Kan? Muhammad bin Sirin ni tuan-tuan baca dalam kisah Anbiya ni, kisah Hayatus Sahabah ni, dia 1 hari bulan Ramadan 100 rakaat semayang sunat saja. Dia dapat keseronokkan ibadat satu. Yang kedua, dapat keseronokkan dalam berumah tangga. Saya baca dalam riwayat dia, Muhammad bin Sirin ni isteri ada seorang, anak ada 30 orang. Setiap kali bersalin, anak 2 orang. Mana 15 kali bersalin, dapat anak 30. Makna dia sepanjang isteri dia bersalin 15 kali itu, semua kembar belaka. Kembar bukan kembar siam, kembar elok. Dan dalam riwayat yang saya baca, banyak Muhammad bin Sirin ni, dia melahirkan anak-anak dia yang soleh. Anak-anak yang jadi tok guru belaka, yang hafal hadis Nabi, yang Al-Hafiz pun ada. Al-Hafiz Ibnu Sirin, tuan-tuan bisa dengar Al-Hafiz Ibnu Sirin, selalu kita dengar Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ini Al-Hafiz Ibnu Sirin, ada anak dia ramai jadi ulama. Bapa sebab apa? Ni bapa dia, tak apa, aku tak sanggup khianat. Dengan harta yang Allah Ta'ala bagi kepada aku tak sanggup khianat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam hadis kita baca ni, harta yang kamu makan tu dia akan habis begitu saja. Dan baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, dan pakaian yang kamu pakai tu engkau jadikan bala atas diri kamu. Tuan-tuan, jadi bala. Contoh kita tengok hari ni, berapa ramai orang pakai kain sutera kan? Kain sutera ni orang lelaki boleh pakai tak? Dia boleh pakai tuan-tuan kain sutera ni, tapi jumlah yang sedikit. Bubuh kat collar ni ke, ataupun dekat sini kan. Tapi dengan syarat dia tu ada penyakit sapak. Tahu penyakit sapak? Ada penyakit sapak. Sapak ni macam mana tuan? Penyakit kulit lah, penyakit kulit. Ada penyakit kulit. Yang tu boleh pakai. Tuan-tuan bacalah kitab Baharul Mazi. Kan, saya mengajar kitab Baharul Mazi tu, saya mula tak jumpa hadis ni, bila jumpa boleh pakai, tapi tak boleh pakai banyak, pakai sedikit je. Bubuh kat collar ni ke, kan, ataupun ni. Kalau kamu ni ada jenis penyakit kulit ni, tu boleh pakai sutera. Tapi hari ni pun ramai yang pakai sutera. Banyak orang pakai kain sutera. Satu. Apa lagi? Pakaian. Allah, jangan ceritalah, saya cerita dekat tuan-tuan itu kan, bagaimana orang menikah hari ni. Anak kita menikah, adik tuan-tuan menikah, pakai apa? Pakai baju pengantin, gaun pengantin yang macam mana orang bukan Islam pakai kan? Pakai macam mana? Dia pakai bentuk macam ni, nampak ni apa? Bahu ni nampak kan? Bubuh sikit lansir yang nipis ni, sikit ni bubuh kan? Lepas tu jalan pula, tengok belakang lah, nampak tulang belikat ni, nampak tulang belikat. Jalan senyum, ya Allahu Akbar. Ada orang pegang pula baju pengantin tu. Baju tu mana boleh tuan-tuan. Kan Nabi SAW sebutkan bagaimana orang Allah tak melaknat orang yang pakai baju apabila ada meleret tanah ni. Allah tak pandang daripada masyarakat. Ramai gini pengantin pakai tu. Ada orang pegang pula. Allah, jalan depan kita, ya Allah, kita tengok nak macam mana. Kan, duduk atas singgasana pengantin. Tak cukup dengan tu pula. Dengan ini dipersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nizam untuk membacakan doa. Kita pula baca doa. Pengantin duduk depan, kita duduk belakang. Baca doa. Allahumma, ya Allah. Tengok tu tulang belikat pengantin. Putih gebu tuan. Macam mana je? Tak tengok mazir pula. Ya Allah, tuan-tuan. Ni yang Allah Ta'ala sebut ni. Pakaian tu kamu jadi bala kepada diri kamu. Subhanallah, auzubillah, tak jauh tuan. Kadang-kadang ada buat ke? Orang Islam mobil dia buat ke? Jangan buat lah. Kita tahu ni Allah Ta'ala tak pandang ni pada masyarakat. Ya Allah. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala yang terakhir, dan harta yang engkau sedekahkan engkau jadikan ia kekal. Makna dia harta yang kita bagi ni, infak pada jalan Allah ni, yang tu akan jadi kekal. Selalu kan saya baru ni forum dengan Ustaz Syed Nur Hisham. Harta kita ni macam ni lah dia kata. Tuan-tuan ada duit 10,000 di tangan, baru keluar daripada Maybank. Keluar daripada bank lah, Maybank ke mana-mana kan.
keluar daripada bank ni, ada budak, cik minta derma untuk mahat tahfiz kan. Kita pun daripada 10,000 kita tarik sebanyak RM10. Daripada 10,000 kita buat keluar RM10 kan. Kita ambil bagi. Kemudian bila nak melintah jalan, langgar oleh trailer, berderai duit kita kan. Mana raya amanah lah, kerana itu duit shilling terabur kan. Oh, berebut orang kan. Tak apalah, mana orang mana di akhirnya duit tersebut katakanlah tak berderai semualah, jatuh, digilis, makna dia habislah duit kita tinggal. Jadi duit tu jadi siapa punya? Waris kita punya. Duit kita di sisi Allah yang mana? RM10 tadilah. RM10 itulah harta kita yang ni Allah Taala sebut ni, itulah yang akan jadi kekal. Oh tuan-tuan kan, orang ni ada ialah orang yang nak kepada derma tuan. Dia kalau tak bagi derma dia rasa tak seronok kan. Itulah baru ni saya forum di Pulau Pinang dengan Ustaz Said Nur Hisham lah. Masa tu nak buat projek pembangunan di masjid tu, nak perlukan derma kan. Malam tu ada seorang hamba Allah derma RM1,000. Orang kampung kan. Dia bukan orang KL, bukan engineer ESO, tak. Bukan engineer Petronas, tak. Kan? Dia ni Mr. Somebody. Dia tak ada pejawatan pun. Lepas-lepas ceramah, sahabat tanya, Ustaz, dengan saya Sam, kenapa ada? Ustaz nak tengok tak siapa yang bagi derma malam ni RM1,000 nak pembinaan surau kita ni? Boleh juga. Tengok seorang pakcik yang dia ni pakai tongkat. Kaki ni kudung ni. Kaki ni kudung. Allah kata, kita salam dia, Assalamualaikum pakcik, waalaikumsalam apa semua. Kan, pakcik ni kerja di mana? Tak ada kerja. Macam mana pakcik derma sampai RM1,000 malam ni pakcik? Ini pun cerita suspend juga ni kan. Pakcik derma sampai RM1,000 malam ni kata. Tak apa tak, saya nak tahu ya, kok ada boleh jadikan pengajaran, boleh bagi motivasi pada orang lain sebab saya penceramah kata. Kok dengan cara pakcik ni orang lain boleh tompang keseronokan bagaimana nak infakkan harta pada jalan Allah. Kan? Dak ustaz, dia kata macam inilah. Saya ni memang tak ada kerja apa. Kerja saya duduk di mana? Ni, berkhidmat di masjid ni lah. Sambil pakai tongkat tu, sambil sapu, kena sambil vacuum tu lah. Tangan okey lagi, kaki lah kena kacim manis ke apa kan. Itulah dia khidmat di masjid kan. Jadi lepas khidmat di masjid, saya duduk lah dekat beranda masjid. Kadang-kadang ada orang datang semayang, dia tengok kaki kita tak berbual tempurung depan tu, tak berbual tabung suruh masuk, tak. Dia tengok kaki kita ni, orang ulur RM10, ada yang bagi RM50. Saya telah berjanji ustaz, dia kata, saya berjanji kalau orang bagi RM10, RM5 saya peruntukkan untuk jalan Allah. Kalau orang bagi RM50, RM25 untuk jalan Allah. Kadang-kadang orang bagi banyak ni. Orang bagi, saya nak supaya orang yang bagi itu pahala dia pun berjalan sama. Kan? Saya tak pernah minta saya bekerja, saya main masjid ni, saya buat khidmat saya dah. Tapi orang bagi. Duduk masjid orang bagi. Kadang-kadang banyak. Kan? Dan akhirnya saya himpun ni dalam tempoh 3 bulan. Ustaz kata, dalam masa 3 bulan ni saya himpun. Hari ni isytihar umum pula nak banner masjid ni, saya masuklah. Supaya pahala yang orang bagi tu berjalan sama. Tuan-tuan, RM1,000 dia bagi. Kita tabung lalu nak masuk RM1 pikak 2-3 kali. Tak tahu tuan, ni termasuk saya penceramah juga ni. Payah kadang-kadang nak bagi terima. Allahu Akbar kan? Payah tuan, sebab ni pakcik ni bagi RM1,000. Walhal dia bukannya ada jawatan apa pun. Tak ada apa pun, tak ada kerja yang hebat-hebat, tak. Sebab dia Allah Ta'ala galakkan dia kepada khairat. Sebab tu, sebab apa? Nak jadikan. Akhirnya dia kata Asad, inilah bekal saya ustaz. Saya tak ada bekal apa, inilah bekal saya. Saya berkhidmat di masjid, inilah bekal saya. Saya bagi derma ni, inilah bekal saya ustaz. Untuk apa? Untuk kehidupan lebih besar, iaitu kehidupan akhirat. Itu yang dijadikan kekal. Kemudian firman Allah Ta'ala, oleh itu harta itu dibagi pada 3 di antara aku dan engkau. 1 bagiku, 1 lagi bagimu, dan 1 lagi kita berkongsi padanya. Adapun bahagianku, iaitulah rohku. Makna dia roh ni milik Allah. Orang pun tak tahu. Kulli roh min amri rabbi. Semua roh ni bila tanya pada kamu Muhammad tentang roh, kata itu urusan Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, dan bahagianmu adalah amalan kamu. Makna dia apa yang kita buat ni tuan, itu bahagian kita lah. Yang tuan-tuan duduk dengan ceramah, yang duduk kita sembahyang berjamaah ni, yang kita sedekah dan seumpama dia, itu bahagian kita nanti.
Kemudian dan kita kongsi bersama, kata Allah Ta'ala, kita kongsikan iaitulah doa daripadamu dan daripadaku memperkenankan. Sebab tuan-tuan, Allah Ta'ala tak puas nak dengar doa hamba dia. Sebab Allah Maha Kaya, dia nak bagi pada hamba dia. Sebab itulah Allah Ta'ala letakkan orang yang tak mau doa ni orang sombong. Allah tak pernah puas nak dengar doa hamba dia. Hamba dia dah puas berdoa kepada Allah. Sebab itulah doa ni minta kepada Allah. Allah Ta'ala bagi. Kalau tak bagi pun Allah Ta'ala terima. Ada doa ni Allah Ta'ala bagi, ada doa makbulkan. Ada doa Allah Ta'ala terima saja, tapi Allah tak bagi. Contoh, Pak Ali ni berdoa nak nikah lagi satu, tapi Pak Ali ni kencing manis pun ada. Apa lagi? Pak Ali ni ada angin serugut pun ada, lemah jantung pun ada, gout pun ada. Dia kalau aku bagi menikah lah saya tu hancur dah ni, lebih baik tak menikah. Dia ni doa nak kaya. Memang aku kalau bagi dia ni kaya memang hanyut ni. Maknanya Allah Ta'ala terima doa tu, tapi Allah Ta'ala tak makbul. Sebab apa? Ini dalam pertimbangan Allah Ta'ala. Sebab Allah yang atur semua perjalanan hidup manusia ni. Okay? Kemudian firman Allah Ta'ala, wahai manusia, jauhilah sekalian dosa dan bersifat qanaahlah, engkau akan melihat aku, wallahu alam. Yang itu insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari terkasar untuk kurang kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah, minta maaf atas sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.